Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saudara Tusi Zahid, TPM, Menteri, Menteri, saudara saya Tuan Masdi, Menteri Besar dan rakan-rakan yang saya muliakan. Nampak dengan kehadiran malam ini, laluan agak mudah bagi kemenangan di Pelangai insya-Allah. Tapi orang menganggap kehadiran kita itu untuk melawan semula, menyerang pembangkang. Tapi saya diperingatkan, tadi kebetulan seorang ulama besar daripada Gambia jumpa saya jurus sebelum saya naik helikopter datang untuk program Felda tadi. Dia ingatkan saya, dalam menghadapi liku-liku perjuangan, serangan bertubi-tubi, kita harus ingat dasar perjuangan kita dan matlamat kita. Dan peringatkan ayat Al-Quranul Karim, kita ini hamba Tuhan. Kita tidak boleh main politik seperti mana adegan mereka. Kita ada kuasa sekarang. Tok Warusdi memimpin Pahang. Saya, Saudara Zahid, Mak Sabu dan lain-lain menjaga amanah di persekutuan. Maka diperingatkan ayat Al-Quran, hamba Tuhan itu wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa iza khatabahum jahilun qalu salama. Kita ni hamba Tuhan. Maknanya paling rendah manusia di depan Allah SWT. Tetapi hamba Tuhan itu boleh berjalan di muka bumi ini dengan yakin. Kalau kita ikhlas al-amalillah, kita tahu amanah dan tanggungjawab kita, kita tahu hala tuju kita, kita lakar dasar yang baik, memenuhi amanah dan menjaga kepentingan rakyat, maka kita boleh berjalan di muka bumi dengan yakin. Yamshuna 'alal ardi hauna. Berjalan di muka bumi ini dengan confident bahwa kita ada mission. Kita tak boleh dikotak-katikkan, kita tidak boleh alih pandangan utama kita bahawa tugas kita di Pahang, tugas kita di Malaysia, angkat martabat negara ini menjadi negara hebat di Asia Tenggara. Dan kita tidak boleh angkat kalau kita bertelagah main politik seperti mana mereka mainkan. Serang pribadi, maki, hamun, lucah, jangan. Sebab apa? Kita berjalan dengan confident dan yakin. Yakin kerana kita ini hamba Tuhan. Bukan hamba wang, bukan hamba manusia. Hamba Tuhan itu ada keyakinan kerana dia pegang pada prinsipnya. Kamu boleh kata apa yang kamu suka, tetapi kalau kita tahu apa yang kita mau kerjakan, matlamat kita jelas. Sama ada kita dalam Perkataan Harapan atau Barisan Nasional, GPS, GRS, dalam gabungan yang mantap sekarang ini, memang dicemburui. Kerana berapa lama belum ada kekuatan begini rupa. Memang ada usaha untuk pecahkan. Ingat, ini yang penting. Perpaduan kita ini untuk apa? Kerajaan yang stabil. Untuk apa? Bangkitkan ekonomi. Untuk apa? Bawa pelaburan. Untuk apa? Untuk gunakan dana bela nasib rakyat. Yang ini utama kita. Saudara-saudari, sebab itu apa prinsip dia dalam perpaduan? Dipermainkan tata kelola yang baik. Tapi kita tahu negara kaya seperti manapun, kekayaannya, khazanahnya, balaknya, sahamnya, kelapa sawitnya, hartanya, tidak mungkin dapat menyelamatkan bangsa dan negara kalau tidak diurus dengan amanah dengan baik. Kamu permainkanlah istilah ini. Tetapi saya nak beritahu, saya dan rakan bertekad, we will clean up this government. We will not compromise. We will attack those who are corrupt and misuse the power in this country. Maknanya kerana kita hamba Tuhan berjalan dengan yakin. Saya yakin, alhamdulillah. Terima kasih kerana dukungan yang diberikan oleh rakan-rakan. Saya bercakap hari ini dengan yakin. Yakin kerana kita mau dan kita yakin tidak ada jalan keluar yang mudah. Ya, tidak ada jalan keluar yang mudah. Nak tolong orang Melayu, orang asli, masyarakat Cina, India, Sabah dan Sarawak
hanya dengan kekuatan kerajaan, dengan dasar yang jelas, dengan pimpinan yang jaga tata kelola, berhemah, dan ada program untuk membela nasib rakyat. Sebab itu saya katakan, berjalan dengan yakin. Allazina yamshuna 'alal ardi hauna. Tapi Quran menjangka, mengingatkan kita, mengetuk pintu hati kita untuk sedar bahawa masih ada kalangan yang benci, yang akan kecam dan mencela dan menghina dan lucah. Wa iza khatabahum jahilu, dan kelompok itu disebut oleh Al-Quran kalau berdepan dengan puak yang jahil itu, apa tindakan kita? Qalu, katalah, salama, selamat kamu. Jadi itu buku syekh saya tadi daripada Gambia, dia kata kepada saya, Akh Anwar, enta diletakkan sebagai pimpinan, dan yakinlah istighfar kepada Allah Ta'ala, munajat kepada Allah Ta'ala, buat yang sebaiknya untuk jaga semua rakyat. Dengar, semua rakyat, ya, majoriti Melayu Bumi Putera, orang asli Cina, India, Sabah, Sarawak, lakukan dengan sebaik. Kita tak ambil gaji, dipermainkan. Ya. Kita tak beli kereta baru, diperolokkan. Tak ada yang molek yang kita buat. Apa kita harus tersinggung? Tidak boleh. Sebab yang menyuarakan itu sebenarnya tadbirnya pun teruk, akhlaknya pun teruk, dan digolongkan sebagai kategori jahil. Saya tengok tak kiri, kalau dia angguk, saya selamat. Ya. Dan Allah sebut waqalu salama. Makna dalam sistem kita ini, kalau kita bertempur hangat, yang rugi kita. Sebab yang berkuasa di negeri Pahang kita, yang berkuasa di pusat kita, yang tentukan dasar perindustrian, tunggu saya perlu ada, yang Malaysia Madani, ekonomi madani, transisi tenaga, kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12, itu yang kita kerjakan. Letakkan apa yang dikatakan dasar yang jelas. Itu tanggungjawab kita. Sekarang tanggungjawab kita laksanakan. Apa tak ada masalah? Ada masalah. Surah Mak Sabu tadi pagi-pagi datang pejabat nak putuskan soal beras. Kenapa? Memang ada masalah. Memang dikeluhkan oleh rakyat sebahagiannya. Memang kadang-kadang tak sampai beras, ataupun beras import tinggi. Sebab apa? Presiden Jokowi 3 hari yang lalu kata Indonesia naikkan harga beras. Sebab 18 negara yang selalunya ekspor beras telah menghalang, menghadkan ekspor ataupun mengurangkan ekspor. Maka supply and demand naik harga. Baik. Kemudian ada juga kalangan yang salah guna, yang sorok, simpan, dan saya bagi tahu Saudara Mat Sabu, arahan yang jelas pada badan penguasa. Kalau ada yang berani buat perangai buruk dalam keadaan orang susah cari beras, kamu sorok, kamu jaga, kami akan cari kamu dan saman dan bawa kamu ke mahkamah. Tengah orang susah, masa itu kamu nak cari untung. Kita tambah. Mak Sabu senang bagi subsidi. Ya lemat, yang cari duit tu aku. Ya, saya kata berapa? Tak kira berapa, itu kerja Menteri Keuangan. Senang je. Tapi saya faham dia bercakap bukan untuk dia. Dia bercakap untuk rakyat. Kalau yang kaya boleh bagi beras import, yang susah beras tempatan. Maka keputusan dibuat tadi baik. Maknanya 5% daripada kegunaan beras tempatan biasa diselamatkan, kerana 5% itu kita ambil beras import untuk tentera, polis, sekolah selama penuh. Keperluan semua ini dia guna beras import yang kita subsidi, dan supaya beras tempatan tidak naik harga dan dapat diedarkan. Ada kelembaban, lembab kalau pengedaran, LPP dan farmer ditugaskan untuk dikerahkan hantar barang, kerana simpanan stok kita cukup. Maknanya kita cuba. Apakah boleh jamin selesai 100%? Tak. Masalahnya berat. Tadi saya kata bagi seminggu tengok keadaan dia.
Kalau tak selesai seminggu, kita rapat lagi. Bincang semula tindakan sebelum bajet 13 hari bulan. Bawang. Perdana Menteri Modi putuskan India akan naikkan cukai ekspor bawang 40%. Dan datang pelangai, maki hamun kita. Tak jaga harga bawang. Dia tak baca. India akhir Ogos naikkan cukai ekspor bawang merah, bawang putih, semua jenis bawang 40%. Tentunya naik. Sebab itu untuk beras kita tambah subsidi berapa tadi Mat? 300 juta. Untuk beberapa bulan ni je. Baik. Saudara kena fikir pelangai penting. Sabah Sarawak pun penting. Sebab harga Sabah dan Sarawak lebih kurang RM41 import. Kerana beras tempatan tak dibawa ke sana. Jadi saya fikir tak menusabahlah. Kita tolong di Semenanjung, kekalkan harga beras tempatan, pengedaran yang banyak, tetapi Sabah Sarawak tak boleh dibiarkan dengan harga yang melambung RM41, RM39 sampai RM45. Oleh itu, saya bagi jaminan tadi, tambah lagi peruntukan, supaya di Sabah dan Sarawak, di semua tempat-tempat pengairan, kita jual dengan harga RM31. Beras import. Mengapa saya cerita ini? Kerana mereka yang maki kita, dia kata tak buat kerja apa. Naik helikopter, pergi berjalan sana, naik kapal terbang, pergi berjalan sini. Ni, Saudara Zamri atur program saya di New York. Ni Zafrul pun sama. Tak ada bagi can langsung. Tahu tak, saya pergi New York baru ni, 4 hari. Daripada pagi hotel, ke bilik persidangan, balik hotel, pergi persidangan. Kedai buku pun saya tak pergi. Tapi Zafrul, saya tengok dia curi pergi kedai buku. Saya tengok dalam sosial media dia. Ha? Menteri dah lantik. Kamu dah tahu PM tak boleh pergi kedai buku. Beli dah satu buku kat dia. Ni. Sahabat macam ni macam mana? Baik. Itu sebagai peringatan lah. Dia tapi tak apa. Sebab itu saya pilih. Saya pilih. Dan saya terima jawatan ini. Saya kena terima tanggungjawab dia. Taklifun wala tashrif. Tanggungjawab bukan keistimewaan. Kita tahu. Jadi bukan saya nak komplain, saya nak bagi tahu. Tapi janganlah maki hamun. Tapi saya ingatkan juga, Syekh tadi bagi sebut, ialah kerja dia. Kalau dia tak maki, dia kadang-kadang anggap kerja dia dan orang-orang yang dengar seronok. Lagi kuat maki, lagi kuat mencarut, lagi buat cucah, lagi kuat Allahu Akbar. Itu pahaman dia. Jadi saya nak bagi tahu, ni bukan soal Anwar, soal pasukan kita. Saya pergi New York, ada orang kata kejayaan luar biasa. Jumpa pelabur Amerika yang besar-besar datang dengan komitmen yang sangat baik. Tapi sebelum tu siapa buat kerja? Pasukan Kementerian Luar, pasukan daripada MITI, ya, dan pegawai kita di Kedutaan Amerika dan perwakilan di New York. Jadi pasukan bekerja. Ya. 5 hari bulan saya diundang oleh Syekh Muhammad bin Zahid ke Abu Dhabi dan Dubai. Saya letih balik New York belum habis lagi. Kemudian Datuk Seri Zahid kata di pelangai, walaupun dia kata, oh inilah Perdana Menteri yang datang, ialah kamu suruh aku datang. Baik. Kena pergi. Ya, satu malam. Pergi satu malam, mesyuarat untuk mendapat pelawat. Mudah-mudahan insya-Allah pada kerja dua-dua kementerian ini, khususnya Tuan Zafrul yang ke sana, kita akan beri pengumuman yang penting. Bukan sahaja untuk Malaysia, tetapi untuk negeri Pahang ini. Ini saya belum bagi tahu lagi Saudara Wan Rusdi, sebab saya nak dia surprise. Ya, tapi syarat dia menang pelangai dulu. Ya, dan kita akan umumkan suatu berita yang sangat baik untuk negeri Pahang daripada Emirat, United Arab Emirates. Ya. Jadi saudara itu mana kerja? Dia boleh pergi-pergi begitu. Kemudian umum, tak ada. Kena kerja dan dia yakin sebab apa? Sebab politik kita stabil. Mengapa politik stabil? Kerana BNPH bersama dengan GPS dan GRS. PH sendiri tak boleh, BN sendiri tak boleh. Kalau nak berkeras dan nak berdegil, tunggulah macam Thailand 4 bulan baru tubuh kerajaan. Dan kita tubuh dengan
saling mempercayai. Dan ini yang kita lakukan. Tapi untuk apa kita bersama? Pertama, stabil politik. Kedua, dasar yang jelas. Saudara bayangkan dalam sejarah negara ini, dalam 8-9 bulan, kita boleh tetapkan umpamanya, pertama, ekonomi madani. Kedua, transisi energi, tenaga, dengan tenaga baru, yang disebut renewable energy. Ketiga, plan perindustrian. Di antara plan perindustrian yang terbaik yang pernah dilakarkan di negara kita. Keempat, kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Saudara, ini maknanya pegawai kerajaan, professionals, menteri, kerja bersungguh-sungguh untuk melahirkan 4. Ya. Saja saya nak cakap ni soal dasar. Kerana orang permainkan. Ya. Sebab itu kita perlu kerajaan negeri Pahang yang kuat. Sebab itu Dewan Undangan Negeri Pelangai mesti dia menangi, bukan saja dia menangi dengan bergaya. Sebab kita ada tindakan yang kita lakukan. Dan kita tidak menang sorak maki orang saja. Saya dengar dari sebahagian daripada Mat Maslan, Mat Sabu, berucap, sampailah Datuk Seri Zahid, dia tak ada maki orang. Dia tak ada mencarut. Dia tegang apa yang kita lakukan. Pertama, politik stabil. Kedua, dia kata clarity in economic policies. Jelas dasar ekonomi dia. Orang nak labur, dia tengok. Sebab itu pelaburan tahun ini paling tinggi dalam sejarah mutakhir ini. Dan ini belum habis tahun lagi ini. Ya. Dalam masa singkat, Geely dari China yang bersama Proton akan ke Tanjung Malim 10 bilion ringgit untuk bangunkan Automobil City. Pekerjaan ribuan pekerja, anak-anak muda. Infineon, syarikat gergasi Jerman, melabur terbesar luar daripada Jerman. Dan berapa? 5 bilion euro, 26 bilion ringgit. Ya, saudara, ini kenyataan. Apa faedahnya? Anak muda ribuan boleh dapat pekerjaan. Dan yang hebatnya, teknologi yang lebih canggih. Bukan sekadar buat kelang untuk orang kerja. Tak. Teknologi yang disebut front end dalam chip ini, tak payah, itu technical detail. Tapi saya nak tunjukkan, orang dah mulai yakin dengan kita. Saudara, janganlah kacau dan rosakkan. Nak lawan-lawanlah, tunggulah 4 tahun lagi. Syukur, Alhamdulillah, kamu bising bagaimanapun, insya Allah kerajaan perpaduan akan kekal sehingga pilihan raya akan datang. Dan ini penting, saudara. Ini yang menyebabkan kita lakukan. Balik pada Pahang. Felda kita dah terangkan. Bukan pengumuman baru. Yang disebut 83 bilion ringgit itu, yang lama. Ya, saya di PMX bodoh, PMX tipu. Tak apalah kamu kata apa. Tidak rugi sedikit pun. Saya masih lagi PMX. Kemudian saya sign 83 bilion ringgit itu. Saya tak mau kelirukan rakyat dan penolakan Felda. Saya yang sign. Yang orang lulus dah lama. Berapa banyak projek yang diluluskan di Pahang yang tak dilaksanakan? Ada tak? Ada tak projek Pahang yang diluluskan tapi belum dilaksanakan? Ada. Jadi diumumkan 83 bilion 3 tahun lalu belum dilaksanakan. Jadi 23 Jun yang lalu 2023 saya sign, dan sebelum saya sign saya kena bawa ke Jemaah Menteri. Kalau diluluskan semua saya tak bawa kepada Jemaah Menteri. Saya bawa. Dan saya bawa tentulah Datuk Seri Zahid orang pertama sokong. Kemudian Fadilah. Dan yang sudah jangan terkejut, Anthony Lok di AP. Dia pun sokong sebab dia kata ini cara menyelamatkan Felda. Tapi yang dengar ni, DAP, bentang. Yang kamu 3 tahun sebab tak buat. 3 tahun sebab tak lulus. Lebih baik DAP dalam soal Felda daripada kamu. Kamu mereka lah. Jadi ini kenyataan. Jadi, kemudian saya, beberapa bulan yang lalu, saya umumkan. Orang Felda, yang diabetik, yang perlu dialisis,
nak kena pergi jauh ke hospital. Dia bincang dengan Sabri Cik, bincang dengan Surah Zahid, kita adakan setiap Felda, ya, setiap kawasan Felda, pusat dialisis untuk memudahkan ibu bapa dan keluarga kita. Ini bukan baru. Wang disalurkan. Dan sekarang saya minta Datuk Seri Zahid tolong laksanakan segera. Kalau lambat jangan tanya saya, tanya dia. Dah jalan dah sekarang, ya. Kemudian kawasan Felda gelap. Kita luluskan khas 80 tahun dah. Gelap. Kita luluskan pertolongan khas untuk cerahkan beberapa kawasan di Felda ni. Di semua kawasan Felda di seluruh Malaysia. Sudah, bukan kita tunggu. Connectivity. Anak di sekolah, sekolah menengah. Suruh guna komputer. Tapi tak ada connectivity. Kita ada peruntukan khas. Sudah. Ini yang kita telah luluskan. Ini bukan untuk pelangai. Dah lulus dah. Pelaksanaan di berperingkat dah dimulakan. Berapa banyak sekolah di Felda tandas rosak. Semua kita tahu. Tapi tahun ini kita ambil tindakan. Semua tandas. Semua sekolah. Sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Arab. Semua sekolah. Kita baiki tandas di semua sekolah. Ini rekod tahun ini. 2023. Jangan anggap ringan. Anak kita pergi. Malaysia ada Twin Tower. Malaysia ada Longest Bridge. Malaysia ada empangan besar. Malaysia tandas semua tak repair. Tanya saya, lebih penting jaga tandas bersih daripada nak bangunkan bangunan-bangunan pencakar langit yang baru. Cukup yang ada. Jadi saudara, itu sebahagiannya. Saya gunakan peluang ucap pada malam ini untuk menjelaskan nak ukur kita dari segi dasar. Datuk Wan Rosdi, Menteri Besar Pahang, jaga baik. Ini Pahang banyak kawasan Felda. Ini satu-satu negeri yang telah melaksanakan projek perumahan hampir 200 juta ringgit untuk generasi kedua Felda. Mana negeri yang bising-bising tu dibuat berapa rumah? Itu pun orang mana ni? Ni orang Felda. Rumah tak ada. Apa dengan semangat saja? Dengan jerit orang saja? Dengan maki orang saja? Ajak jemaah masjid. Ajak faham Islam. Kita buat begitu. Kita minta semua pelajar di Malaysia ini, pelajar Islam, untuk baca Mataan Al-Arba'in, 40 hadis Imam Nawawi. Itu cara kita meningkatkan kefahaman Islam. Dia tak faham, dia maki orang. Kalau dia baca hadis itu, dia tak boleh maki orang. Dia sabar. Dia ada hikmah bil hikmah wal ma'uzatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Dia tahu. Sebab itu kena baca hadis 40. Sekolah agama aja, tak. Sekolah Arab aja, tak. Semua pelajar Islam. Itu cara kita menerapkan kefahaman dan nilai Islam. Hormat, amanah, toleran, jaga nilai kemanusiaan, jaga kefahaman semua kaum, semua agama. Jangan hina orang, jangan tindas orang. Ini yang kita lakukan. Saya nak tanya, 3 tahun yang lalu, maka mereka bersama dalam kerajaan, ada cadangan baca Quran dan hadis tambahan di sekolah? Ya. Ini nak tuduh kita. Saya cadang di Kementerian Pendidikan, di Jemaah Menteri kita bincang. Ada DAP bantah? Tak ada. Sebab kata pada DAP, lebih baik orang Islam faham Islam. Dan ini wajib kepada pelajar Islam. Kita tak paksa orang bukan Islam belajar. Jadi MIC jangan bimbang. Why you look so worried? Okey, ya. Jadi bagi saya ini cara kita meningkatkan kefahaman. Makna bila ada kuasa, jangan lupa. Bila ada kuasa, fikir bala, fikir harta, ya, fikir komisen, fikir saham. Bila hilang kuasa, fikir Melayu, fikir Islam. Ini tak boleh pakai. Nak Allah uji kita, nak buat masa ada kuasa. Dan percayalah saudara-saudari di pelangai ini, insya-Allah, seperti mana selalu saya jadikan tema, in uridu illal islah mastata'tu. Kita akan cuba seluruh pasukan. Saya jumpa Datuk Seri Wan Rusdi dalam toka
Saya bincang apa? Saya kata Wan Rusdi, jalankan sebaiknya. Kalau ada sakit baki yang kurang baik, bersihkan pentadbiran. Teruskan. Dan saya hormat dia kerana dia merupakan satu-satu pemimpin negeri yang paling jaga kepentingan Felda. Pada anak-anak muda Felda, saya nak beritahu. Kamu boleh dengar orang jerit. Kamu boleh dengar seronok orang maki orang. Kamu boleh suka orang memperbodohkan orang lain. Tapi jangan lupa, kadang-kadang dengan cara sedemikian, kamu diperbodohkan. Kerana apa? Orang yang kamu perbodohkan itu belanja 200 juta wang negeri untuk bangun rumah-rumah untuk generasi kedua. Orang yang bercakap hina orang ini, satu rumah pun belum dibina. Ya? Dan kerana dia lakukan itu, saya nak bagi jaminan insya-Allah dalam belanjawan kita tambah peruntukan itu dari Pahang. Ya? Supaya program saya kata tambah sikit. Tapi dia tepuk kuat. Jadi saya harap, ya, memang malam ini kebetulan saya tidak bercakap terbiasa keras, tidak, sebab Syekh Sudi Gambir itu bukan diperingatkan kepada saya, Anwar, bagaimanapun setelah lalu liku-liku masuk penjara, keluar penjara, dihina, diaibkan, dipukul setengah mati, sekarang kamu diberi amanah. Tumpu perhatian ke arah itu. Saya kata ada setengah orang dia tak setuju dan dia tak mengapa. Dalam seluruh sejarah umat manusia ini, tak semua orang sokong perubahan yang baik. Jadi istighfarlah dan mohon doa kepada Allah Ta'ala, tetapi jangan jangan terganggu dengan tomahan-tomahan ini. Mana dia ingatkan kepada saya tentang ayat Al-Quran tadi. Jadi kalau pelangai ini, saya betul-betul harapkan kawan-kawan di pelangai, pengundi-pengundi di sini, ya, beri peluang supaya keyakinan bukan saja pada negeri, tapi juga kerajaan persekutuan dan kepada Wan Rusdi. Dan saya nak persilakan calon kita, Saudara Miza. Saudara dah kenal, yang kita percaya boleh memikul amanah dia dengan baik. Memang malam ni saya berucap, dia tak berucap. Tapi saya berucap macam dia berucap je lah. Ya? Jadi saya harap kita bagi sokongan yang kuat. Ya? Dia kena ikut style saya berjalan, saya berbicara. Baik. Ya. Supaya orang nampak betul-betul dengan yakin. Okey. Baik. Jadi insya-Allah kita akan dapat berita baik pada 7 bulan malam. 7 bulan malam saya duduk ada di Abu Dhabi lagi. Ini kerja Zamri dengan Zafrul. Dia tak bagi saya duduk di Malaysia. Ya? Dan insya-Allah saya tengok perkembangan yang baik kerana tidak ada alasan di sebaliknya. Kita ada kerajaan negeri di bawah Wan Rusdi dan ini juga suatu undi kepercayaan kepada kepimpinan Menteri Besar Negeri Pahang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.